Siapakah Fir'aun yang diceritakan dalam kitab Bible dan Al-Quran? Adakah ahli sejarah atau ahli sains dapat membuktikan secara pembuktian empirikal siapa Fir'aun yang dibincangkan dalam kitab-kitab ini? Dalam siri ini, kami akan membongkarkan pandangan ahli agama, ahli sejarah dan ahli sains tentang siapakah identiti yang dikenali sebagai Fir'aun yang dinyatakan dalam kitab Bible dan Al-Quran. Perkataan Fir'aun merupakan gelaran kepada pemerintah Mesir dari dinasti yang pertama, iaitu dinasti yang ditubuhkan pada tahun 3150 sebelum Masihi sehingga sebelum kerajaan diruntuhkan oleh kerajaan Roman, iaitu pada tahun 30 sebelum Masihi. Namun, perkataan Fir'aun yang menggantikan gelaran raja hanya digunakan secara meluas pada zaman pemerintahan Fir'aun Merenpetah, iaitu sekitar tahun 1200 sebelum Masihi. Walaupun kisah Nabi Musa dengan Fir'aun mempunyai banyak persamaan di dalam kedua-dua kitab ini, tetapi perincian kisahnya adalah berbeza di antara kitab Bible dan Al-Quran. Para ilmuwan Kristian mengatakan bahawa Ramses kedua merupakan Fir'aun zalim yang memerintah Mesir di zaman Nabi Musa. Ini disebabkan telah dinyatakan dalam Bible di mana rakyat Mesir telah ditindas dan dipaksa bekerja sebagai hamba untuk membina kota Pithom dan Ramses. Telah dinyatakan dalam Bible, iaitu di buku Keluaran, bab 1 pasal 11. Oleh itu, orang Mesir melantik beberapa orang pengerah abdi untuk menindas orang Israel dengan kerja paksa. Orang Israel dipaksa membina kota Pithom dan Ramses yang dijadikan pusat penyimpanan perbekalan bagi Raja Mesir. Kitab Bible menerangkan lagi peristiwa yang terjadi di mana Nabi Musa membawa Bani Israel melarikan diri dan merentasi lautan, dan kemudiannya pasukan berkuda Fir'aun ditenggelamkan air seperti yang dinyatakan dalam buku Keluaran bab 14 pasal ke-28. Air kembali dan menutupi semua kereta kuda dan pemandu kereta kuda serta segenap tentera Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun tentera Mesir yang terselamat. Namun di dalam Al-Quran, terdapat fakta tambahan yang tidak dinyatakan dalam Bible, di mana dalam surah Yunus ayat ke-92, Allah berfirman, "Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya, kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Pada tahun 1975, Dr. Maurice Bucaille, iaitu seorang doktor perubatan Perancis, telah membuat kajian lapangan terhadap dua mamia yang dikaitkan oleh ahli pengkaji sejarah dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Mengikut pandangan Dr. Maurice Bucaille, terdapat dua Fir'aun yang memerintah ketika zaman Nabi Musa, iaitu Ramses kedua dan penggantinya Merenpetah. Ini disebabkan di dalam Bible dinyatakan bahawa Nabi Musa melarikan diri dari Fir'aun yang zalim dan kemudian menetap di Madian. Ramses kedua kemudiannya mati ketika Nabi Musa berada di Madian. Peristiwa yang berlaku berikutnya di mana Fir'aun mengejar Bani Israel adalah dilakukan oleh pengganti Ramses kedua, iaitu Merenpetah. Namun, bolehkah pemeriksaan forensik ke atas kedua-dua mamia ini membuktikan teori Dr. Maurice Bucaille? Para pengkaji sejarah telah menjumpai mamia yang dikenali sebagai Ramses kedua dan Merenpetah. Mengikut pengkaji sejarah, Merenpetah merupakan pengganti yang menggantikan Ramses kedua, yang juga merupakan anak beliau yang ke-13. Merenpetah dikatakan memerintah Mesir dari tahun 1213 sehingga 1203 sebelum Masihi. Mamia Merenpetah dijumpai pada tahun 1898 di Valley of the Kings atau Lembah Raja-Raja. Dr. Maurice Bucaille dan pasukannya telah memeriksa dan melakukan penelitian terhadap kedua-dua mamia tersebut. Dr. Maurice Bucaille mengatakan pemeriksaan mamia Merenpetah di bawah analisis mikroskopik telah membuktikan unsur kecil mamia yang berada dalam keadaan pengawetan yang sangat baik. Ia disahkan juga oleh dua lagi pemeriksa yang mengatakan bahawa pengawetan anatomi yang sangat sempurna telah berlaku. Untuk mendapatkan mamia yang diawet sedemikian rupa, pengawetan perlu dilakukan secepat mungkin. Ini disokong lagi dengan pemeriksaan forensik ke atas Merenpetah.
terdapat kesan tetakan di kepala Merenpetah, dan di masa hidupnya, dengan kecederaan seperti ini, ia boleh memberikan kematian yang serta-merta, dan jika ia berlaku sewaktu insiden antara Nabi Musa dan Bani Israel, badannya akan tenggelam, sama ada sebelum, ketika atau selepas ia ditetak. Apa jua kesnya, Merenpetah tidak mungkin berada dalam air buat masa yang lama kerana pengawetan sempurna perlu dilakukan. Jadi kesimpulan yang diambil oleh Dr. Maurice Bucaille setelah memeriksa kedua-dua mamia adalah Ramses II dan Merenpetah merupakan Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa. Insiden merentasi lautan yang berlaku antara Nabi Musa, Bani Israel dan Firaun berlaku pada zaman Merenpetah. Kesimpulan ini adalah bertepatan dengan ayat Al-Quran dalam surah Yunus ayat ke-92. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Dr. Maurice Bucaille yang sebelum ini telah menghabiskan masa mempelajari bahasa Arab kerana ingin tahu berkenaan kaitan antara kitab-kitab agama seperti Bible dan Al-Quran dengan fakta sains, telah menerima Islam sebagai agamanya selepas memeriksa kedua-dua mamia ini. Menurut hematnya, tidak mungkin manusia boleh menceritakan tentang pengawetan mamia di zaman Nabi Musa dengan tepat dan sangat terperinci. Pengetahuan seperti ini hanya boleh dikenal pasti menggunakan alatan moden zaman kini, melainkan Al-Quran adalah merupakan firman Tuhan semesta alam, iaitu Tuhan yang mengetahui perkara sebelum, kini dan akan datang.